jurulatih penerbangan Fajem Jufa selamat dikebumikan. Assalamualaikum, salam sejahtera, berita tengah malam sama saya Muhammad Shah Musa. Jenazah jurulatih penerbangan Fajem Jufa Mustafa Kamal, 52 tahun yang terkorban dalam kejadian pesawat ringan terhempas di Ipoh Perak semalam selamat dikebumikan di Tanah Kuburan Islam Bandar Tasik Kesuma pada pukul 7.26 malam tadi. Jenazah Allahyarham terdahulu dibawa ke kediaman kakaknya di Bandar Tasik Kesuma pada pukul 5.41 petang sebelum dibawa ke Surau Al-Kauthar untuk disembahyangkan. Kira-kira 500 ahli keluarga dan rakan termasuk anggota TUDM hadir memberi penghormatan terakhir. Antaranya Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang dan Panglima TUDM Jeneral Tan Sri Muhammad Asghar Khan Goriman Khan. Dia adalah seorang daripada jutabang pejuang yang di bawah naungan saya. Arwah adalah seorang yang saya boleh kata apabila di mana dia berada kan suasana tu akan menjadi ceria kan. He's orang yang kata apa-apa dibuat ni akan menyenangkan ramai orang kan. Apa yang kita lihat pada hari ini kita boleh lihat berapa ramai kawan dia. Dia punya kawan ni tak mengenali kata orang batasan daripada atas sampai ke bawah. Insiden kira-kira pukul 8 malam semalam telah mengorbankan Fajem Jufa manakala Muhammad Din Fikri Zain Abidin 62 tahun cedera dan berada dalam keadaan stabil. Kegembiraan tiga remaja beriadah di Taman Rekreasi Arus Deras Sungai Sedim bertukar tragedi apabila seorang daripada mereka mati lemas petang tadi. Dalam kejadian pukul 2.51 petang, mayat Muhammad Hakimi Aiman Muhammad Syahrin, 18 tahun, ditemukan terapung oleh penduduk kampung selepas dihanyutkan arus deras. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintenden Muhammad Rizwan Saleh berkata siasatan mendapati mangsa bersama rakan-rakannya pergi ke lokasi kejadian pada pukul 12.30 hari untuk mandi. Ketika sedang mandi, mangsa tiba-tiba dihanyutkan arus deras dan hilang dari pandangan rakan-rakannya. Polis menerima laporan berkenaan kejadian pada pukul 2.51 petang. Mangsa ditemukan kira-kira 1 kilometer dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Kes diklasifikasi sebagai mati mengejut dan mangsa dihantar ke Hospital Kulim untuk bedah siasat. Di Pulau Pinang, sebuah rumah ibadat 2 tingkat di Air Hitam hangus dalam kebakaran petang tadi. Kejadian tersebut menyebabkan tokong seluas 1,600 kaki persegi itu musnah 80%. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Paya Terubong Muhammad Syakir Abdullah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 6.17 petang dan tiba di lokasi 3 minit kemudian. Api berjaya dipadamkan sepenuhnya pada pukul 7.30 malam. Tiba di sini kebakaran bermula daripada tingkat atas lah. So mendapat maklumat awal 3 mangsa dalam bangunan. So kita menggunakan resiko dulu masuki dekat dalam bangunan memakai pakaian DA lah. So apabila kita menggeledah di dalam tingkat bawah, so kita mendapati tiada mangsa dalam bangunan. So seterusnya kita memulakan operasi pemadaman menggunakan 2 aliran. Seramai 30 anggota dan pegawai bomba terlibat dalam operasi pemadaman termasuk BBP Jalan Perak dan Bayan Baru. Operasi turut dibantu 20 anggota bomba sukarela.
Sindiket pengedaran rokok seludup di Keluang dan kawasan sekitarnya tumpas. Seorang lelaki warga tempatan ditahan dan 4,000 karton rokok tidak bercukai dianggarkan bernilai RM400,000 dirampas. Ketua Polis Johor Datuk Kamaruzaman Mamat berkata sindiket tersebut dipercaya aktif sejak 2 bulan lalu dengan memasarkan rokok seludup untuk pasaran gelap di sekitar daerah Keluang. Dan nilai rokok yang kita rampas pada di hadapan kita ini bernilai RM400,000. RM400,000 nilai cukai. Setelah dikira, itu nilai cukai saja lebih mahal daripada nilai harga rokok, iaitu RM568,000. Dan rampasan kenderaan, 3 buah kenderaan bernilai RM240,000 dan keseluruhan nilai rampasan yang ada di hadapan kita pada petang ini berjumlah 1.208 juta. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D dan Seksyen 35-1-C Akta Kastam 1967. 6 pendatang asing dapat izin parti warga Indonesia yang sedang bersembunyi di Jalan Teluk Ramunia, Kota Tinggi, Johor ditahan Markas Divisyen Ketiga Infanteri Malaysia pagi tadi. Menerusi kenyataan, pihaknya mengesan pendaratan 5 lelaki dan seorang wanita itu hasil maklumat orang awam dan risikan. Parti berusia 36 hingga 49 tahun dibawa ke Markas Tactical Post Tanjung Sepang untuk pemeriksaan dan dokumentasi. Mereka kemudian dibawa ke Klinik Kesihatan Sungai Rengit untuk saringan COVID-19 sebelum diserahkan kepada Jabatan Immigration Malaysia. Sejumlah mata wang Malaysia dan Indonesia, 6 telefon bimbit, jam tangan serta barang kemas dengan nilai keseluruhan RM4,334 dirampas. Seramai 9,684 individu telah diperiksa dalam optapis khas Seri 5 dari 27 hingga 29 Julai 2022. Daripada jumlah tersebut, seramai 4,243 individu telah ditahan atas pelbagai kesalahan dadah. Setiausaha Polis Diraja Malaysia DCP Datuk Nur Syah Muhammad Saaduddin dalam kenyataan memaklumkan kesemua suspek yang ditahan berusia 14 hingga 70 tahun. Mereka termasuk tokan dadah dan orang yang dikehendaki. Sebanyak 99.03 kg dan 508 liter dadah pelbagai jenis serta senjata api telah berjaya dirampas dengan nilai kira-kira RM600,000. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik juga telah menyita pelbagai aset yang dianggarkan bernilai lebih RM800,000. Dalam pada itu, Datuk Nur Syah turut memaklumkan 132 laporan polis berhubung kes penipuan pakej menunaikan ibadah haji dan umrah menggunakan visa Frada dicatatkan setakat Ahad lepas yang melibatkan kerugian lebih RM5.6 juta. Laporan yang diterima membabitkan 336 mangsa penipuan 3 syarikat pelancongan swasta. Kuala Lumpur mencatatkan bilangan laporan tertinggi iaitu 52, diikuti Selangor dengan 33 laporan. Sementara itu, 18 laporan diterima di Pahang, 7 di Johor dan masing-masing 6 laporan di Kelantan dan Perak. 23 kertas siasatan telah dibuka dengan 5 daripadanya telah lengkap dan akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara untuk arahan selanjutnya. 7 Julai lepas, kira-kira 380 bakal jemaah haji yang menggunakan visa Frada terkandas di lapangan terbang terbangsa Kuala Lumpur dipercayai menjadi mangsa penipuan agensi pelancongan swasta. Tiada sebarang radiasi atau unsur radioaktif dikesan pada 2 objek disyaki sisa serpihan roket Cina yang jatuh dan ditemukan di Sarawak Ahad lalu. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. MOSTI memaklumkan perkara itu disahkan pasukan yang melakukan siasatan lanjut terhadap 2 objek yang ditemukan di Kampung Nyalau Bintulu dan Kampung Sepupuk Lama Niah di Miri. Kedua-dua objek disyaki sisa serpihan roket Cina itu adalah selamat untuk dilaksanakan siasatan dan analisis seterusnya.
MOSTI melalui Agensi Angkasa Malaysia MAISA dengan kerjasama Jabatan Kimia akan menjalankan siasatan terperinci terhadap kedua-dua objek tersebut bagi menentusahkan sama ada objek tersebut ada kaitan dengan insiden kemasukan semula serpihan roket Long March 5B milik China atau tidak. Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa. Tanah merdeka. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan Bertemu kembali. Perdana Menteri mengakui Washington dilihat sebagai rakan kongsi Kuala Lumpur yang penting dalam semua bidang termasuk ketika pandemik COVID-19. Menurut beliau, Amerika Syarikat banyak membantu Malaysia ketika mengalami kesukaran dengan menyumbangkan vaksin untuk kegunaan rakyat. Dalam bidang ekonomi sebagai contoh dari segi investment, dari segi pelaburan. Amerika merupakan pelabur yang terbesar di dalam negara kita dan dari segi dagangan Amerika jatuh nombor 3 atau 4 dari segi dagangan. Dan dari segi hubungan defense, hubungan antara Amerika dan Malaysia dari segi defense, Amerika banyak membantu kita sepanjang tahun hingga tahun 2022 dari segi asisten dia tentang defense melebihi lagi pada 200 juta US dollar. Begitu juga dari segi pandemik, waktu kita mengalami sekarang sewaktu pandemik COVID-19, US banyak membantu kita. Sebagai contoh, memberikan kita secara cuma bantuan Pfizer vaksin sebanyak 1 juta. Beliau menyatakan demikian pada majlis makan tengah hari meraihkan lawatan rasmi sulung Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat Nancy Pelosi ke Malaysia. Pelosi menyatakan hubungan diplomatik lebih 6 dekad antara kedua-dua negara menjadikannya lebih istimewa dan bernilai. We come to hear from you, to learn from you, to pay our respects, to share our values, and to collaborate more closely. Malaysia is very important. We've had over 60 years of relationship between the United States and Malaysia. We value that relationship. We come to, as I say, pay our respects and learn about security, how we work together on security, on economic prosperity, and on governance, whether it's COVID, whether it's climate change, many issues that we should discuss at a meeting with the Speaker. Pada April 2014, hubungan diplomatik Washington dan Kuala Lumpur dinaik taraf kepada perkongsian komprehensif. Kementerian Sumber Manusia telah menyelesaikan segala proses kemasukan pekerja asing terutamanya dari Indonesia dan Bangladesh. Menterinya, Dato' Seri M. Sarabanan memaklumkan proses seterusnya terserah kepada majikan untuk membawa masuk pekerja masing-masing pada bila-bila masa sahaja. Serah kepada majikan. Selepas ini bukan lagi tanggungjawab kementerian. Kementerian telah menyelesaikan semua proses usulnya daripada Bangladesh dan Indonesia. Sekarang serang kepada majikan, mereka boleh masuk, bila-bila masuk mereka boleh ambil. Sebelum ini, Indonesia bersetuju menarik balik sekatan kemasukan Perkhidmatan Domestik Indonesia PDI dan Tenaga Kerja Indonesia TKI ke Malaysia bermula 1 Ogos. $99 projek dan program penyelidikan dan pembangunan serta perkomersialan dan inovasi dengan kos berjumlah RM5.6 bilion diluluskan. Keperluan itu bagi menyokong pembangunan inovasi di Malaysia dalam tempoh 2021 hingga 2022 di bawah rancangan Malaysia ke-12. Perdana Menteri menjelaskan kerajaan juga akan meningkatkan pengkomersialan dan memacu inovasi untuk menghasilkan lebih banyak produk juga penyelesaian berasaskan industri serta mempunyai nilai tambah yang tinggi. Lebih banyak insentif perlu disediakan bagi mewujudkan lebih banyak syarikat pemula berasas teknologi termasuk merangka
strategi ekosistem inovasi terbuka bagi merancangkan inovasi negara menerusi penggembelingan idea semua pihak yang terbabit. Tambah beliau, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi serta Akademi Sains Malaysia sedang membangunkan Malaysian Open Science Platform untuk mempergiatkan perkongsian data antara penyelidik dan industri. Sementara itu, 5,000 syarikat pemula dan 5 syarikat bertaraf unicorn bernilai lebih $1 bilion Amerika Syarikat disasarkan menjelang tahun 2025. 3 entiti turut ditubuhkan dalam usaha meletakkan Malaysia sebaris dengan negara maju berteraskan inovasi seperti Korea Selatan, Switzerland dan Singapura. Kerajaan memberi fokus terhadap sekuriti makanan, mewujudkan peluang pekerjaan dan pelaburan yang berkualiti sebagai langkah jangka panjang dalam menangani inflasi. Ke arah itu, beberapa usaha dilaksanakan termasuk peningkatan sistem pendidikan dan kepakaran bagi memastikan Malaysia menjadi negara yang berpendapatan tinggi. Kita nak jadi sekarang ini pendapatan purata Malaysia keluarga RM7,000 satu bulan. Kita naik RM10,000 sebulan menjelang tahun 2025. Jadi nak naik pendapatan itu kena seiring dengan pelaburan berkualiti, seiring dengan peningkatan dalam kemahiran. Itu menjadi matlamat kita. Jadi ialah sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi bermakna kita menikmati taraf hidup lebih baik. Kalau kita lihat Tambah beliau, kerajaan turut melakukan pelbagai inisiatif untuk mengurangkan inflasi bagi jangka masa pendek selain perancangan jangka panjang sedia ada. Bekalan minyak masak di Kedah cukup untuk kegunaan orang ramai. Pengarah KP dan HCP Negeri Kedah, Effendi Rajini Khan berkata, bekalan itu termasuk minyak masak paket 1 kilogram. Berdasarkan pemeriksaan pasukan penguatkuasa hari ini, terdapat beberapa kedai yang dilawati telah kehabisan stok dan menunggu penghantaran yang seterusnya. Manakala minyak masak botol 1 kg, 2 kg, 3 kg dan 5 kg masih dijual di pasaran. Terdapat juga peniaga mengekalkan harga lama untuk lebihan stok yang lama. Pihaknya turut melakukan pemeriksaan berkala bagi memastikan tidak berlaku ketirisan dan penyelewengan minyak masak bersubsidi. Susulan banjir kilat di Johor Bahru bagi mengalihkan air keluar, kerja-kerja pengepaman dari sekitar kawasan bangunan persekutuan dan Hospital Sultanah Aminah dibuat. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi menerusi Facebooknya memaklumkan kerja-kerja tersebut dijalankan Jabatan Pengayaran dan Saliran JPS. JPS akan menambah baik sistem pengepaman untuk menampung kapasiti air yang lebih tinggi. Beliau difahamkan hujan lebat hari ini lebih daripada kebiasaan, mencecah hampir 100 mm berbanding paras biasa 20 mm. Paras air pasang juga tinggi iaitu sekitar 1.15 meter menyebabkan air hujan tidak dapat mengalir ke laut. Dalam pada itu, 20 anggota Angkatan Pertahanan Awam APM Johor digerakkan ke Kampung Baru Muhammad Amin, Johor Bahru. Pemantauan dibuat secara berterusan bagi memastikan kawasan perumahan selamat didiami. Cuma kita memujuk penduduk untuk berpindah awal supaya lebih mudah dan juga lebih selamat bagi mereka jikalau cuaca bertambah buruk. Setakat ini kekuatan anggota yang untuk menjalankan penugasan ni, kita dah aturkan lebih kurang 30 anggota lah di setiap lokasi yang berbeza-beza lah, mengikut keperluan dan keutamaan lah. Petang tadi, 4 buah rumah berpenghuni di Kampung Baru Muhammad Amin dinaiki air. Penduduk yang ditemui memaklumkan paras air naik dengan pantas apabila hujan lebat sejak pukul 12 tengah hari tadi. Memang selalu hujan lebat saja kan. Sekali hujan lebat, sekali tengok dekat luar tingkap, air dah mula lajulah sikit. Jadi kita kemas jugalah. Lepas tu sekejap aja terus dah masuk dalam rumah. Dia cepat. Tinjauan di Jalan Yahya Awal, Jalan Air Molek dan sekitar Hospital Sultanah Aminah mendapati air banjir telah surut.
Ramai dilihat membantu membuang air yang bertakung di dalam kereta. Manakala lori tunda juga kelihatan menarik kereta-kereta yang rosak selepas dimasuki air banjir. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan sentiasa siap siaga bagi menghadapi musim tengkujuh dan tragedi kepala air di negeri itu. Pengarah JBPM Kelantan Zainal Madasin berkata, kawasan rekreasi pedalaman di Dabong, Kuala Kerai dan Gua antara kawasan panas dikenal pasti berisiko berlaku kepala air. Zainal berkata dengan pertambahan anggota, ia juga dapat membantu pihaknya dari segi kesediaan pasukan menghadapi bencana antaranya banjir. Kita punya authority kita, kenderaan kita 80%. Marine kita pun saya ingat banyak dah okey, tak ada isu. Kita juga dapat bantuan daripada ahli politik memberi bot kita di Pengkalan Tumpat dan juga Jeli. Jadi ini sedikit sebanyak membantu tambahkan kita punya bot yang sedia ada. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perhimpunan Bulanan JPPM Kelantan di Kota Baru. Sebanyak 250 juta ringgit transaksi dijangka bakal dikumpul sepanjang 11 hari penganjuran Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2022. MAHA 2022 akan berlangsung di Maib Serdang bermula 4 Ogos depan. Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI, Dato' Haslina Abdul Hamid berkata angka itu lihat realistik dengan sasaran 1.1 juta pengunjung ke MAHA 2022 selain 15,000 tawaran peluang pekerjaan yang dibuka untuk keluarga Malaysia. Memang kita sasarkan lebih kurang 1.1 million juta pengunjung. Bila kita adakan 11 hari tadi tu, setiap hari kita sasarkan lebih kurang 100,000 pengunjung ke MAHA 2022 dan kalau ikut dari segi jualan tu kita sasarkan lebih kurang 250 juta transaksi lah. Beliau melancarkan program Road to MAHA 2022 di Langkawi. Kita beralih ke berita sukan Commonwealth 2022. Misi skuad negara memburu kilauan pinggan emas akan diteruskan skuad badminton berpasukan campuran yang akan berdepan India di final sebentar nanti. Bekas jago badminton negara Roslyn Hashim menuntut pemain memberikan segalanya kerana hanya India menjadi lawan sebenar buat Malaysia dalam acara berpasukan campuran. Perjalanan pasukan Malaysia ke final tu tidaklah ada saingan yang begitu kuat dari pasukan lawan. Cuma dalam di semi final itu apabila kita bertemu dengan England, kita memang menang mudah kalau ikutkan dengan 3-0. Cuma itu saja saingan yang sedikit kuat berbanding dengan pasukan-pasukan lawan yang lain. Roslyn berharap pemain berpengalaman termasuk gandingan Aaron Chia dan Soh Hui serta pemain muda Eng Ziyong fokus penuhnya untuk memberi kutipan pingat terbaik buat negara. Malaysia tidak berdepan banyak masalah untuk mara ke final selepas bergelar juara kumpulan D dan mara ke final selepas melepasi cabaran Sri Lanka dan England pada suku dan separuh akhir. Sementara itu, Roslyn menyifatkan ini adalah platform terbaik buat pemain perseorangan Eng Ziyong membuktikan kemampuan menggalas tugas sebagai perseorangan utama negara. Jelas bekas pemain kebangsaan itu, ia mampu menjadi motivasi terbaik buat pemain berusia 22 tahun berkenaan. Saya melihat peluang Eng Ziyong dalam sukan Commonwealth ni, peluang tu ada, sentiasa ada. Terpulang kepada beliau.
untuk beliau mendapatkan pingat dalam Sukan Commonwealth ini adalah penampilan pertama beliau. Beralih ke Sukan Universiti ASEAN AUG Thailand 2022, skuad taekwondo berjaya melengkapkan sasaran 35 pingat emas menerusi Nur Hidayah Abdul Karim dalam acara taekwondo POMSE individu wanita. Lebih manis emas berkenaan adalah emas sulung skuad taekwondo di tamasya ini selepas 20 edisi. Nur Hidayah memperagakan 2 rutin dengan kemas untuk melakar catatan mata tertinggi keseluruhan 8.383 menewaskan wakil tuan rumah Thailand dengan perbezaan 0.033 mata. Kita dah train lama sangat untuk game ni. Even before ni kita tak stop game back to back daripada World Championship pergi SEA Games, sambung pula ni, after this sambung pula Sukip, so memang tak ada rest. So rasa sangat-sangat happy, rasa sangat-sangat berbaloi lah. Selain itu, taekwondo turut menambah 2 pingat perak menerusi kategori POMSE individu lelaki dan POMSE campuran. Sementara itu, skuad silat negara berjaya menambah 1 lagi pingat emas buat Malaysia di Thailand. Trio Atika Fakhira Syaiful Azli, Nur Husnina Abdul Hamid dan Nur Munirah Zahrudin meraih pingat berkenaan menerusi kategori regu puteri. Kemenangan itu menyaksikan kontijen negara kini meraih 36 pingat emas selepas melepas sasaran 35 emas yang ditetapkan. Baik, saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saiz sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.